سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين أما بعد Tamunya Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah SWT. Pada malam ini dapat kita meneruskan kuliah Maghrib berpandukan kepada kitab Al-Hadiyun Nabawi fil Raqaib, petunjuk Nabi pada hati. Malam ini insyaAllah kita akan masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Al-Hadithus Tsalits, hadis yang ketiga. Tajuknya Masalud Dunya fil Akhirah. Masalud Dunya fil Akhirah. Maksudnya perumpamaan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi penulis memulakan perbincangan dengan membawa sepotong ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala A'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun mutafakhurun bainakum mutakathurun fil amwal wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الحديث آيات 20. وعن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. Jadi maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya i'lamu, ketahuilah olehmu semua, annamal hayatud dunya la'ibun, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah berupa suatu permainan. La'ibun maknanya permainan. Walahun, dan merupakan suatu hiburan, wazinatun, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan juga bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan-kelebihan tertentu, dengan kekuatan dan juga bangsa keturunan, wa takatsurun fil amwal, dan juga berlomba-lomba membanyakkan harta benda, wal aulad, dan juga berlomba-lomba membanyakkan anak ini. Kama sani ghaisin a'jabal kuffar, umpama kehidupan dunia tadi seumpama hujan yang turun lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau segar. A'jabal kuffar nabatuhu, lalu orang yang bercucuk nanam tadi ataupun orang yang menanam itu terasa merasa suka dengan tumbuhan-tumbuhannya yang menghijau dan tertarik hati dengan kesuburannya. Al-Kuffar di situ maknanya penanam, bukan orang kafir. Al-Kuffar sebenarnya orang yang bercucuk tanam. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Dia tumbuh sampai tempoh dia. Fatarahu musfarra, lalu lepas itu kamu lihat dia jadi kuning daun palu. Thumma yakunu hutama, kemudian dia jadi hancur berkecai. Tapi pokok kayu itu waktu hujan dia tumbuh daun hijau, comel, segar. Melalui satu tempoh tertentu, kemudian kita lihat daunnya jadi kuning, pucat, kemudian last sekali luruh habis.
syurga. Itulah dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang berat. Disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan hidup dunia. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada pula keampunan yang besar serta keredaan dari Allah yang disediakan bagi orang yang mengutamakan kehidupan akhirat. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan bagi orang yang terpedaya sahaja. Itu ayat Allah Ta'ala yang menerangkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Allah Ta'ala sendiri yang cerita. Kalau kita ragu-ragu dan tidak yakin itu bukan benar, sebab Allah Ta'ala sendiri cerita itulah hakikat dunia. Walau apa pun yang kita rasa, yang kita letak nilai pada dunia mengikut pandangan dan akal kita, dengan kehebatan dan sebagainya, keenakan dunia, tapi Allah Ta'ala menyatakan kepada kita dunia itulah al'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Satu permainan. Kemudian daripada Sahal berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mawdi'u sautin fil jannah, tempat letak tongkat di dalam syurga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Wala ghadwatun fi sabilillah, dan berjalan seseorang itu pada waktu pagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, aw rauhatun, ataupun dia berjalan pulang pada waktu petang, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairum minad dunya, nilainya lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan isinya. Jadi kedua-dua ayat dan hadis yang telah ditulis oleh penulis ini untuk menggambarkan kepada kita nilai dunia berbanding dengan akhirat. Nilai dunia berbanding dengan akhirat. Tujuannya supaya kita dapat tahu, supaya kita dapat tahu dan kita dapat faham bahawa apakah hakikat dunia sebenarnya. Dan sebenarnya dunia ini kalau tidak diberitahu pun kita boleh tahu, sebab kita bila kita hidup, kita melalui kehidupan dunia dan kita melihat sendiri dunia. Yang jadi masalahnya hari akhirat ataupun alam akhirat. Jika tidak diceritakan dan diberitahu, maka sudah tentu kita semua pasti tidak tahu. Siapakah yang beritahu tentang kehidupan hari akhirat, yaumul akhirah? Maka tidak lain Allah Ta'ala sendiri melalui wahyu Al-Quran dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat kita ni dihantar Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang kehidupan di hari akhirat. Kalau dia tidak cerita, kita tidak akan tahu. Di sinilah menguji keimanan umat manusia. Situ akan ada orang yang percaya dan ada di situ orang yang ragu-ragu, dan di situ akan munculnya orang yang tidak percaya tentang wujudnya hari akhirat. Dan di sini Nabi menceritakan bahawa nilainya berbanding dengan dunia tidak ada bandingan, sehingga Nabi sebut tempat letak tukar tu, tempat letak tukar panjang mananya kecilnya di dalam syurga itu lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Dan berjalan seseorang itu berjihad di jalan Allah Ta'ala, termasuk orang yang berjalan melakukan segala kebaikan dan titah perintah Allah SWT, dan termasuk
termasuklah orang yang berjalan pergi ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah, berjalan pada waktu pagi ataupun berjalan pada waktu petang, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan isi kandungan. Salat dan dunia dan isi kandungannya. Innamad dunya imtihanun. Ini huraian dia. Sesungguhnya dunia itu adalah satu ujian. Dunia yang kita sedang hadapi ini, sedang lalui ini adalah satu ujian. Kama dzakarna sabiqan, sebagaimana kita telah sebut pada pelajaran yang lepas. Wa kullu imtihanatiha, dan semua ujian-ujiannya itu taduru haula nuqtatin wahidah, berkisar pada titik yang satu saja. Haitsu yakunu al-insan fi mawqifin la yastati'u fihi al-jam' baina ad-dunya wal akhirah, di mana manusia berada pada satu pendirian yang mana dia tidak boleh melakukan menghimpunkan di antara dunia dan akhirat. Fala budda an yaqtara ahdahuma ala hisab al-ukhra, maka dia mesti memilih salah satu di antara keduanya, sama ada nak pilih dunia ataupun nak pilih akhirat, nak mengutamakan kehidupan dunia ataupun nak mengutamakan akhirat. Amma in lam yakun ta'arudun fi amrin min umur baina ad-dunya wal akhirah, adapun jika sekiranya tidak berlaku pertemuan di antara urusan dunia dan akhirat, falaisa sammata imtihan, innamal imtihan inda ta'arud, maka di sana tidak ada ujian, kerana sesungguhnya ujian itu ketika berlakunya pertemuan di antara dunia dan akhirat tadi. Wal insanul aqil yuqaddim al-afdal wal aham 'ala al-aqall fadlan wa ahamiyatan, dan seorang manusia yang berakal itu akan mengutamakan, akan mendahulukan yang lebih afdal dan lebih penting daripada alal aqal fadlan wa ahamiyatan, dari kelebihan dan kepentingan. Fa ayyuhuma afdal, yang mana lebih baik, wa ayyuhuma ahra wa ajdar an tuqaddim, dan yang mana lebih utama untuk didahulukan ataupun diutamakan. In kanatid dunya tusawi 50% masalan, jika sekiranya dunia ini bersamaan 50% ataupun 50% sebagai contoh, wal akhiratu 50%, begitu juga kehidupan akhirat itu 50%, sama-sama 50. Inilah dia, dunia 50, akhirat 50. Tastahiqu kullu wahidatin minhuma min al-amal ma tastahiqu al-ukhra, maka berhak dan layak bagi setiap tadi untuk kita menumpukan amalan untuk dunia dan untuk akhirat. Kedua-duanya boleh kita pilih. Wa in kanatid dunya tusawi 20%, adapun jika sekiranya dunia itu menyamai 20% saja, fatastahiqu 20% min al-amal, maka layak 20% daripada amalan untuk kita beramal untuk dunia sana. Wal akhiratu 80%, dan akhirat 80% min al-amal wa hakasa, untuk kita beramal, dan begitu seterusnya. Fakam tusawi dunya lil akhirah, maka berapakah persamaan dunia dengan akhirat. Jadi dia nak buat perbandingan ni, dia buat peratus-peratus ni, dia bawa andaian, penulis kita ni bawa andaian pada kita. Innana law ista'aradna an-nusus wa fakkarna fil amri lawajadna anna ad-dunya la tusawi bin nisbati lil akhirah syai'an itlaqan. Sesungguhnya penulis kita beritahu, sekiranya kita lihat pada nas yang kita baca tadi, nas Quran dan hadis itu, wa fakkarna, dan kita fikir bil amri, pada perkara itu, lawajadna, nescaya kita akan dapati anna dunya, bahawa sesungguhnya dunia itu la tusawi, tidak akan menyamai bin nisbati lil akhirah syai'an mutlaq, dinisbahkan kepada akhirat dengan sesuatu pun secara mutlak. Tidak boleh nak
bersama ke sikit abu pun dengan akhirat. Waqad bayyana al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadza min al-ayat wal hadis, dan telah menerangkan Bukhari rahimahullah perkara ini daripada ayat dan hadis Nabi SAW. Al-ayat beriktisar tadullu ala anna dunya za'ilatun, mahma ta'ala. Maka ayat itu menunjukkan bahawa dunia ini akan hilang, akan lenyap, walau selama mana pun dia boleh bertahan, walau lama pun tapi dia akan lenyap. Wal akhiratu baqiyatun, dan adapun akhirat akan kekal. Wa bi ibaratin ukhra ad-dunya mahdudah mutanahiyah. Dengan ibarat lain bahawa dunia ini terhad, sangat terhad. Wal akhirah la nihaiyah, adapun akhirat itu tidak ada kesudahan, tidak ada kesudahan. Faman ma'asha al-insan fid dunya fi asrina al-hadir fasaya'ishu mi'at sanatin aw 150 sana. Walaupun manusia boleh hidup di dunia pada zaman kita ini, dan dia akan hidup selama 100 tahun atau 150 tahun. Walinaftarid annahu 'asha hadhihi sanawat fi qimmati sa'i. Dan kita andaikan dia hidup dalam tahun-tahun itu, yakni 100 tahun tadi ataupun 150 tahun tadi, dengan penuh kebahagiaan. Bahagia, dia boleh hidup dengan bahagia. Ilman anna as-sa'adah al-kamilah ghairu mawjudah fi hadhihi dunya. Kita maklum dan ketahui bahawa kebahagiaan yang sempurna tidak wujud di dunia ini. Wa kullu ma huwa mawjud as-sa'adah nisbiyah. Semua kebahagiaan yang ada itu adalah nisbi sahaja. Amma as-sa'adah al-mutlaqah fala wujud laha fi hadhihi dunya. Adapun kebahagiaan yang mutlak tidak wujud dalam kehidupan dunia ini. Dia kata walaupun seseorang ini boleh hidup sampai 100 tahun ataupun 150 tahun, dan dia seolah-olah boleh merasai kegembiraan, memuncak kegembiraan, boleh hidup selama itu, tapi semua ini adalah nisbi saja, kebahagiaan secara nisbi saja, tidak kebahagiaan yang mutlak. Kerana kehidupan dunia ini bukanlah kebahagiaan yang mutlak. Wal mu'min ya'ishu fil akhirah duna mautin. Ada orang yang beriman hidup di alam akhirat ataupun di hari akhirat nanti duna mautin, tanpa kematian, tak mati. Kita hidup di hari akhirat tidak ada kematian. Innaha hayatul la nihayata laha. Sesungguhnya ia adalah satu kehidupan yang tiada kesudahan. Wa huwa ya'ishu bi sa'adatin mutlaqah haqiqiyah, dan ia adalah satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang mutlak dan hakiki. Itu kehidupan akhirat. Sifat hidup di akhirat adalah kehidupan yang mutlak, bahagiaannya mutlak dan hakiki. Fama nisbatul mi'ati 'am mathalan ila ma la nihayata lah. Maka apakah nisbah 100 tahun boleh hidup di dunia ini sebagai contoh dengan hidup tanpa penama, tak ada kesudahan, maka tidak ada nilai. Walaupun 100 tahun, tapi 100 tahun itu akan bertemu dengan penyudah ataupun kematian. Kalau hidup lama pun mati juga, dia kata. Tapi kalau hidup di akhirat tadi la nihayatan, tidak ada kesudahan, tidak ada kematian, maka tidak boleh dibanding sikit abu. Menurut kita lah, yaqulu ulama ar-riyadiyat inna nisbah sifru. Ulama ataupun cendekiawan matematik dia kata, berkata bahawa nisbah ini adalah nisbah kosong, sifru. Fa nisbatud dunya ila al-akhirah izan sifru. Maka nisbah dunia dengan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu adalah kosong dia. Wala tastahiqqu min al-amal, dan tidak layak bagi kita nak bekerja kehadapan sebagai satu matlamat illa sifru, melainkan kosong, tak ada nilai. Fama ra'yuka fi man yabzulu kullu juhdihi wa hayatihi yarkudu wa yalhaf wara as-sifr wa yatruku la nihai.
Maka dia kata, apakah pandangan kamu pada orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga dia dan seluruh kehidupan dia berlari ke sana ke sini, dia kata, untuk mengejar kosong dan meninggal hari yang tidak ada kesudahannya. Wa yatruk alla nihai. Jadi dia bagi gambaran sini bahawa seolah-olah orang yang mengejar dunia itu mengejar perkara yang tidak ada nilai berbanding dengan mengejar akhirat. Tastahiqqud dunya an tuqaddima 'ala al-akhirah, fala tastahiqqud dunya an tuqaddima 'ala al-akhirah itlaqan. Maka tidak layak bagi dunia untuk kita utamakan, kita dahulukan daripada akhirat secara mutlak. Wa hadza ma yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Kata sekiranya dunia ini menyamai di sisi Allah Ta'ala daripada segi nilai dia janaha ba'udah, sebesar sayap nyamuk, masaqa minha kafira, nescaya dia tidak akan beri minum kepada orang kafir syurbata ma'in, seteguk air. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak akan beri minum kepada orang kafir walau seteguk air. Dan cerita bahawa tidak ada nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia hanya sementara. Fa idza kanat la tusawi janaha ba'udah fa innaha idzan la tusawi syai'an itlaqan. Oleh kita beritahu, apabila dia tidak menyamai nilainya itu sebesar sayap nyamuk, maka kalau begitu dia sebenarnya tidak menyamai sesuatu secara mutlak. Tak ada nilai. Kalau sebesar sayap nyamuk, kalau kita nak jual sayap nyamuk, ada orang nak beli, berapa sen? Kalau kita kata orang beli 1 sen, maka harga apa nama di dunia tu lebih murah daripada 1 sen. Tidak ada nilai. Itulah yang disebut di sini. Oleh itu kita. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah olehmu wahai Muhammad, perhiasan dunia itu adalah sedikit. Fa hadza bin nazar ila zatiha, ini dilihat pada zat dunia itu sendiri, duna muqaranatiha bil akhirah alla nihaiyah, bukanlah dia satu perbandingannya dengan akhirat yang tanpa penamat itu. Amma idza qarannaha bil akhirah fa inna la tusawi syai'an, tapi jika kita bandingkan ia dengan kehidupan akhirat, dia tidak ada persamaan sedikit. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah harta benda dunia itu, kemewahan dunia itu berbanding dengan akhirat melainkan sedikit. Fa inna ma huwa ala sabilit takrib, sesungguhnya ia adalah sebagai satu cara untuk mendekatkan ila uqulin nas, pada akal manusia. Fama kullun nas yastati an yastaw'ib ma zakarnahu, akan tetapi tidak semua manusia mampu untuk menguasainya apa yang kita sebut itu. Wa linadrib ba'd al-amthilati at-tawdihiyah li qimati dunya wa haqiqatiha. Di sini kita bawa beberapa contoh misalan bagi menerangkan nilai dunia dan hakikat. Pertama, ad-dunya sarabun, disebut bahawa dunia itu seperti fata morgana. Fata morgana ni klik-klik tengah panah. Kalau kita berjalan di tengah jalan raya yang cuaca panas, ada hok lik-lik supaya air, itu dia kata dunia. Ad-dunya sarabun, itulah dunia. Al-insan fi dunya kamusafirin fi as-sahra'i nafadha minhu al-ma'. Manusia di dunia ini seumpama seorang musafir, orang yang sedang berjalan fi as-sahra'i, di padang pasir. Padang pasir tak ada air, hok kering kotan, nafadha minhu al-ma', yang mana dia terlepas air, tak dapat air lah. Wa kana yamut
hampir mati minal atash, daripada dahaga. Thumma wajada nab'an safiyan baridan nazifa, kemudian dia mendapati ada air, mata air yang bersih sejuk. Air ada tubik air mata air, dia jumpa. Wa qabla an yashriba, kemudian sebelum dia minum, nazara fara'a saraban, lalu dia terlihat fata morgana tadi. Fata morgana, tengok lili, tengok panah, tengok jalan raya tu, dia pun terlihat macam air yang melaku sahra, memenuhi pada pasir tadi. Fatarakan nam, lalu dia meninggal air mata air tadi. Wasara wara as-sarab, dan dia berjalan berlari di belakang fata morgana tadi. Wa kullama zanna annahu iqtaraba ibta'ada anhu sarab, setiap kali dia menyangka dia dapat menghampiri tempat macam air tadi, fata morgana tadi, benda tu kau jauh, kau dia dekat, kau jauh, kau dekat, kau jauh. Wa dhalla yamshi wara as-sarab, kemudian sentiasa dia berjalan ikut di belakang fata morgana tadi, hatta mata atsha, sehingga dia mati dahaga. Mana dia kejar benda tidak pasti, benda tipu, nampak suka air lik. Dia boleh dia air mata air ni, boleh dia jumpa dah, boleh kalau nak minum pun boleh. Tetapi dia nampak depan ada lagi suka air luar daripada pasir, dia pun tinggal air mata air, dia kejar. Bila dia kejar benda tu tadi, fata morgana tadi, benda tu bergerak, dia kejar lagi sehingga dia dahaga dan meninggal. Boleh kita buat perumpamaan yang begitu. Wa kadzalika dunya, maka dia kata begitulah kehidupan kita di dunia ini. Begitulah kehidupan kita di dunia. Laisa illa saraba, tidak lain melainkan ia adalah satu bentuk fata morgana. Dunia kita duduk hari ni banyak. Kalau kita nak hitung, kita nak bilang, kita nak sebut apa dunia tu, semua tu dia kata sebuah fata morgana. La haqiqata laha, tidak ada hakikat baginya. Bil muqaranati ma'al akhirah, jika kita nak banding dengan akhirat. Faman tarakal akhirah, maka sesiapa yang tinggal akhirat, wan syaghala bid dunya, kemudian dia menyibukkan diri dia dengan dunia, yajri wara'ah, kemudian berlari di belakang dunia, kejar ni, kana misluhu kamathalil musafir, dia adalah seumpama seorang musafir tadi, alladhi tarakan nab'a wa sara as-sarab, yang mana dia tinggal air mata air tadi dan dia berlari mengejar fata morgana untuk mendapatkan fata morgana. Itu sebenarnya orang kejar sangat ke dunia dan tinggal akhirat. Siapa kata dia nak mari ke masjid, tak ada nak mari sembahyang Jumaat, tak ada nak mari ikut kuliah agama, tak ada untuk memenuhkan masanya setiap hari itu dengan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya dia senantiasa sibuk sehariannya dengan perkara-perkara keduniaan semata-mata. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan orang kafir itu, amalan mereka itu, amalan orang kafir ni, orang kafir ada juga dia beramal, dia bersedekah, dia berbuat baik, dia berderma kau nak buat jalan raya, buat wakaf. Orang kaya jangan, dia belanja makan. Ada cikgu di sekolah tu lah, budak-budak sekolah dia belanja makan sama-sama, boleh kata sebulan sekali dia belanja makan. Syukur tu kau budak-budak ni, dia tidak Islam, dia belanja makan. Nak royak pemurahnya dia dengan cikgu-cikgu pun dia belanja. Patut ada cikgu-cikgu kita tak usah makan, dia kata sebab uji tu belanja. Ada dah nak royak baik dia. Orang Melayu belanja gitu, jangan lekuk bro. Dia baik, tapi apa jadi dengan amalan mereka? Amaluhum kasarabin, amalan mereka itu seperti fata morgana saja, supaya air tadi. Gitu maknanya. Biqi'atin yashabu zam'an ma'a, yang mana sarab tadi fata morgana di satu
tempat yang mereka sangka, yang orang yang dahaga sangat tadi menyangka itu air. Jadi orang yang beramal maknanya tanpa iman. Tanpa iman. Orang kafir ni dia tak ada iman. Mana kita beramal dengan ada iman yang betul. Hari ni sebab apa yang kita bincang sangat, siapa ulama tegur, ulama beri peringatan supaya orang Islam ini tidak rosak Islam dan iman dia. Itu sebenarnya. Tapi apabila alim ulama beri peringatan, dia beri peringatan pula ke alim ulama. Itu balik. Dah, alim ulama beri peringatan kepada kita semua, tak kira lah kecil, besar, tua, muda, berpakat atau tidak berpakat. Sebenarnya tujuan dia peringatan tadi supaya mereka itu tidak rosak Islam dan iman dia. Sebab apabila rosak Islam dan iman dia, amalan dia jadi kasarabin, seperti Fata Morgana tadi. Siapa tahu agama Islam dan iman dia rosak, alim ulama. Dia tahu daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat kita hari ini, apabila dia tegur sebegitu, dia tegur balik alim ulama. Sedangkan kerja menegur dan memberi peringatan itu memang tanggungjawab dan memang kerja alim ulama. Allah Ta'ala kata kepada sebahagian kita yang hidup atas muka bumi ini, yang ditujukan kepada alim ulama itu, liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum. Orang beriman, orang Islam pergi tafaqquh fid-din, belajar agama biar betul-betul faham. Kita orang duduk di sebelah timur ni pergi ke timur tengah belajar serata dunia, dalami ilmu, balik ke tempat kamu, liyunziru qawmahum, beri peringatan kepada bangsa kamu, kaum kamu, beri peringatan. Allah Ta'ala kata liyunziru qawmahum, bukan sekadar mengajar, beri peringatan. Baik itu Nabi kita SAW apabila dia panggil turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatanlah kepada kaum kerabatmu yang dekat. Pada suatu pagi Nabi naik atas bukit Safa, Nabi panggil kaum dia, "Oi kaum aku, mari sini." Ya Sabahah, Nabi sebut. Kata ya Sabahah ni biasa jeneral dalam peperangan panggil. Seolah-olah di sana ada musuh yang akan menyerang kita. Lalu pokok Mekah kita dengar suara di atas bukit, suara Nabi Allah. Siapa dia? Teriak atas bukit. Orang kata Muhammad, pakak ribu-ribu. Ribu belakang dia tanya, nak ayat gapo Muhammad? Dia beribu ramai-ramai. Nabi kata kalau aku ayat di belakang bukit ni ada tentera berkuda nak mari serang, percaya ke tak? Percaya, dia kata. Sebabmu wahai Muhammad tak pernah bercakap lalu. Mu adalah terkenal dengan sifat siddiq, bercakap benar, al-amin. Lalu Nabi beraya, aku nak cerita kamu, inni nadhirun baina yaday adab musyadid. Aku nak beri peringatan kepada kamu bahawa mana-mana puak-puak kita hak tidak ikut aku, tidak ikut ajaran Allah Ta'ala, tidak beriman, di hari akhirat nanti ada azab pedih. Nabi cerita, memberi peringatan. Siapa dia orang marah? Mula-mula sekali Abu Lahab. Abu Lahab kata, alihaza jamak tanah. Sebab ni kamu nak beri pun kami? Tabballaka sa'iral yang celaka Muhammad. Celaka sekali. Nabi kita SAW beri peringatan ke dia supaya dia tidak masuk neraka sesaat di akhirat. Dia beri peringatan kepada Nabi. Dia tegur Nabi, celaka Muhammad. Sehingga tu ayat Allah Ta'ala, tabbat siada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab adalah satu-satunya suhu tapi jahat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sebab beri peringatan supaya terjaga dirinya, terselamat dirinya di dunia dan di akhirat daripada api neraka dan azab Allah SWT. Tapi dimarahi. Supaya dia supaya kita tegur kali. Maknanya kalau tidak ulama tegur, siapa lagi nak tegur? Wal yunziru qawmahum tu memberi peringatan kepada kaum mereka itu, kaumnya itu adalah kerja dan peranan alim ulama. Dan kita semua kena beri peringatan. Kalau kita tak boleh beri peringatan,
Nabi kita kata apa ni, as-sakit 'alal haqq syaitanul akhras. Orang dia atas kebenaran itu seperti syaitan bisu. Kita mula-mula sekali dibuat campur ke neraka Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Kalau pakai dia. Tapi kena ada sepanjang zaman, sepanjang masa orang senantiasa memberi peringatan. Jadi kalau orang tegur, orang beri peringatan, kita sama-sama ambil peringatan. Seandainya apabila iman kita rosak, Islam kita rosak disebabkan i'tiqad kita, disebabkan mulut kita, perbuatan kita. Dan zaman ni banyak kerosakan iman berlaku disebabkan tangan-tangan kita menulis di Facebook, menulis di TikTok, yang mencerita, mencaci agama sendiri, syariat Allah Ta'ala. Maka di situ ahli ulama kata boleh merosakkan akidah kita. Apabila akidah kita rosak, amal ibadat kita, puasa kita, sembahyang kita, zakat kita, sedekah kita hancur. Kasara bimbiki hati. Maka macam satu foto merukana di padang yang luas, di padang pasir, tak ada nilai sekian. Itu yang dibimbang. Ada dari kita sendiri ni bahawa dunia ini ibarat sarab fata murgana. Jadi mudah-mudahan apa yang kita terima pada ini menjadi satu perkara yang dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan minggu depan puasa dah, insya-Allah lihat kita puasa balik. Puasa 12 bulan ini lah, insya-Allah kita panjang umur, kita sama semula lepas Ramadan nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari Allah SWT. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la min yajma'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.